Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi, yang saya hormati, yang berbahagia Puan Sri, Datin-Datin, puan-puan dan seluruh pendengar yang sudi bersama dalam segmen Kalam Sri Kandi. Masih lagi bersama dengan saya pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, kita mengharapkan agar Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita, kerahmatan, keberkatan selama-lamanya. Dan tak lain dan tak bukan, kita ini hanyalah hamba Allah yang memang wajib kita mengharapkan perhatian daripada Allah, pandangan penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita. Ya puan-puan, setiap waktu, saban detik kita hanya mengharapkan redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini saya mengharapkan semua sekali sihatnya. Saya sihat alhamdulillah, dan juga semua yang bersama dengan saya pada pagi ini alhamdulillah diharapkan semua sihat. Saya jawab salam ni, Waalaikumsalam, dan saya tak mampulah nak jawab semua salam-salam. Saya rangkumkan salam saya ini untuk semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. Dan sebelum tu puan-puan, kalau boleh share lah kita punya perkongsian pada pagi ini, kerana kita akan bersama setiap minggu. Jangan lupa set dalam mind puan-puan, catat dekat nota-nota puan-puan jam 10 bersama dengan kami dalam segmen Kalam Sri Kandi. Dan bila tengok tu, like dan terus share kepada semua yang sudi mendengar, share kepada semua kawan-kawan. Kerana perkongsian ini kita bersama dalam taman-taman syurga, bersama dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan agar Allah memberikanlah rahmat dan barakah kepada kita. Apalagi dunia hari ini digegarkan dengan ujian yang sebegini. Itulah harapan kita, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana kena selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya kita, tiada daya upaya kita melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan, pada pagi ini saya nak bercerita sedikit tentang kehidupan kita. Bertepatan dengan tajuk hari ini, hidup ini singkat. Tak lama kita hidup ni puan-puan. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kehidupannya sehingga usia dia 63 tahun. Jadi kalau kita dah mencapai usia dah 5 series tu, 50 ke atas, berjaga-jagalah, kerana kita dah hampir dengan usia yang 60-an. Kerana Rasulullah dipinjamkan kehidupan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekadar usianya 63 tahun. Dan kita tak pasti. Kita tak pasti bila akan kita dapat meneruskan kehidupan sampai bila usia kita. Jadi hidup ni, bila kita rasakan hidup ini singkat, tentulah kita nak menyediakan satu persediaan, sebab persediaan kita ni kita nak tunjuk pada Allah. Hari ini kita diberi tanggungjawabkan, kita tanggung di atas dunia, dan kita akan jawab di hari akhirat. Hari ini kita diberikan sebuah kehidupan yang cukup sempurna, kehidupan yang cukup bahagia. Tapi kehidupan ini bukan sekadar habis begitu sahaja puan-puan, kerana satu hari nanti kita akan dihimpunkan semua di padang mahsyar. Ketika itu akan dihitungkan segala amalan apa yang kita buat di atas dunia ini, dan pada masa itulah akan bermulanya kehidupan yang baru, dan kehidupan yang akan berkekalan sampai bila-bila. Banyak diberikan gambaran kepada kita bagaimana, okeylah saya akan ceritakan bagaimana kehidupan kita bermula. Dengan satu, saya ambil petikan daripada surah Al-Alaq, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Kita tahu semua surah Al-Alaq ni. Kita baca. Dan surah ini pun diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar kita bagaimana untuk iqra'. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Allah yang menjadikan kita daripada apa?
daripada segumpal darah. Apabila berlaku satu perkahwinan dan bertemu di antara pasangan lelaki dan perempuan, suami dan isteri, apabila mereka bersama, dan maka daripada situlah akan bermulanya kehidupan kita. Maknanya akan apabila janin tersebut diterima oleh Allah dan dicampakkan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka membesarlah janin tersebut di dalam kandungan ibu dan akan bermulalah sedikit demi sedikit perjalanan hidup seorang manusia. Dan kalau kita tengok kepada ayat tadi menjelaskan kepada kita bahawa Allah menjadikan kita daripada segumpal darah. Hanya segumpal darah saja puan-puan, dan seterusnya berbentuk dibalutkan dengan daging dan dibalut pula dengan tulang belulang dan akhirnya membentuk seorang manusia yang bergelar bayi ataupun janin di dalam kandungan ibu. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan kita ni, hidup kita ni ibarat roda. Putaran itu ibarat roda. Apabila manusia berada dalam kandungan dan akan dilahirkan, seterusnya membesar, menjalani kehidupan daripada peringkat bayi, membesar sedikit peringkat kanak-kanak, remaja, menjadi dewasa, menjadi warga emas dan berputar balik. Bila warga emas, dia akan kembali balik sebagaimana perjalanan seorang kanak-kanak. Jadi putaran itu, sebenarnya kalau kita memikirkan tentang putaran kehidupan ini, kita akan rasakan bahawa begitu singkatnya hidup kita. Jadi kenapalah singkatnya hidup ini kita nak isikan dengan perkara-perkara yang tidak boleh memberi manfaat kepada kita. Perkara-perkara yang menyebabkan kita ni resah gelisah. Perkara-perkara yang menyebabkan kita ni selalu rasa macam down kan, stres. Saya akan sebut setiap kali bersama dengan saya akan selalu ulang perkataan stres. Sebab kita ni terlalu, wanita ni hidup dia dengan emosi. Emosi sepanjang masa. Bercakap pun dengan emosi. Berbeza dengan kaum suami kita, kaum lelaki, kaum Adam. Kerana mereka ni lebih menggunakan rasional berbanding dengan kaum kita, kaum wanita. Emosi kita itu bagus sebab dengan emosi itulah kita dapat melahirkan pelbagai jenis watak seorang wanita. Tetapi kita yang perlu mendidik bagaimana emosi kita itu supaya ianya dapat dikawal dan dapat diuruskan dengan baik. Manajemen emosi yang anda kena belajar satu bab khusus macam mana nak menguruskan emosi. Sebab emosi kita ni selalu kacau, jiwa kacau, selalu kacau bilau, selalu tak keruan, selalu tak ketahuan. Ini masalah seorang wanita. Kita wanita memang akan ada emosi yang sebegitu. Jadi kita lah yang perlu mendidik, mencorakkan macam mana emosi kita supaya ianya akan menjadi stabil, akan menjadi tenang. Kalau minggu lepas saya menceritakan tentang kisah jiwa yang tenang, supaya kita nak ketenangan itu ada dalam diri kita. Kalau kita tenang, tak akanlah kita merapu yang bukan-bukan. Kita akan marah, tak ketahuan. Kita tak akan tengking sana, tengking sini. Kalau suami-suami kita suka tengking tu, jiwa dia tak tenang lah tu. Puan-puan kena cek apa masalah dia. Pergi bercabat tengking sana, tengking sini, hempuk meja, hentak kaki. Walaupun askar memang hentak kaki dalam pembarisan saja. Tapi bila ada masalah nampak datang pejabat dengan muka yang mencuka, dengan muka yang macam ada sesuatu lah ni bos aku ni. Jadi isteri-isteri kena pastikan. Isteri kena tentukan suami nak pergi kerja dalam keadaan yang macam mana. Senyum. Kalau suami nak keluar rumah, saya cerita dululah. Ambil tangan, kau kunci cintaku dalam hatimu. Letak dekat dada suami tu, abang. No naughty-naughty, don't naughty-naughty, jangan nakal-nakal. Pesan kepada abang pergi kerja, jangan nakal-nakal. Abang ingat, abang kerja mencari rezeki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan kepada suami, pergi kerja dengan jiwa yang tenang, dengan wajah yang senyum. Kalau marah, mungkin ada sesuatu yang tak kena kepada kita. Kerana mungkin layanan yang diberikan oleh isteri tak sempurna. Barangkali ada sesuatu yang suami tidak berpuas dengan layanan isteri. Isteri lah yang kena pandai-pandai menentukan. Suami keluar daripada rumah untuk mencari rezeki. Tak kiralah ke mana saja pejabat suami. Tak kiralah apa saja pekerjaan suami. Biarlah suami keluar dalam keadaan jiwa yang tenang. Tak nak jiwa kacau. Sebab apa jiwa kacau? Rezeki pun takut nak mari. Tengok, semacam muka tengok bos kita ni. Nah, isteri-isteri ni, isteri pergi kerja dengan jiwa yang tenang, suami pun pergi kerja dengan jiwa yang tenang. Kenapa? Kerana kehidupan ni kita ni singkat saja. Kita tak nak bazirkan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tak nak bazirkan masa kita ni hari-hari dengan marah. Marah 24 jam, tak ketahuan. Ini buat tak kena, isteri buat tak kena, suami buat tak kena, anak-anak buat semua tak kena. Jadi jiwa kita ni selalu dalam keadaan kacau bilau. Tak perlu. Rugi perempuan, rugi sebab apa? Hidup kita ni terlalu singkat.
kita isilah kehidupan kita ini dengan perkara-perkara yang boleh manfaatkan untuk diri kita dan manfaatkan kepada ahli keluarga kita, manfaatkan kepada organisasi kita, sahabat handai kita. Kita nak buat macam mana? Jadi kena sedar bahawa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan yang rahmat Allah sekalian, kalau saya kongsikan sedikit tentang kehidupan kita. Bagaimana kita ini, kita tahu kita belajar tentang kehidupan kita daripada 5 alam. Yang pertama, kita berada di alam roh. Sebelum kita ni, kita dah ada di alam roh. Allah dah caturkanlah kehidupan kita. Cuma Allah tak berikan lagi dalam rahim ibu kita. Jadi apabila ibu dan ayah kita bersama dan masuk hari yang ke-7 barulah dibentukkan. Inilah dia Nur Hayati yang berada dalam kandungan ibu. Inilah dia. Dan akhirnya cukup 4 bulan 10 hari mengikut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, 4 bulan 10 hari Allah berikan roh kepada janin tersebut yang berada dalam kandungan ibu. Dan begitu juga alim ulama mengaitkan, itulah sebabnya iddah wanita yang kematian suami, iddah dia adalah 4 bulan 10 hari, bersandarkan kepada yang tadi. Roh telah dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kandungan ibu dia. Ketika bayi tersebut berusia 4 bulan 10 hari, barulah ada roh dihantarkan kepadanya. Dan selepas itu bila dah ada tu dia akan seterusnya akan membesar menjadi manusia. Dalam tu bayi tak bercakap. Kalaulah bayi boleh bercakap, macam-macam nak minta. Mama nak makan KFC lah hari ni. Mama nak makan ayam mas lah. Mama nak makan lakse. Hari ni nasi khabu, esok nasi daging, lusa nasi lemak. Kalaulah Allah berikan bayi itu mulut dia boleh bercakap, saya tak boleh bayangkan bagaimana keadaan bayi. Mak dia sudah mencari sebab apa nak bagi makan kepada bayi. Tetapi Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha kaya, Allah itu maha cantik. Dia bagi bayi tersebut tak boleh bercakap, ditutup, dikunci mulut dalam kandungan ibu dan hanya dia menerima saluran yang dihantar oleh ibu melalui tali pusat. Apa sahaja yang ibu makan sampai kepada bayi. Jadi ibu ketika mengandung kena jagalah, jaga emosi, janganlah ada tension sangat, sedih tak menentu. Suami tak bagi hadiah pun sedih, kejap-kejap menangis, suami tak call pun menangis, suami tak beli sesuatu mengikut keinginan dia tak dapat, dia menangis. Jadi emosi ibu ni akan mempengaruhi kepada anak yang berada dalam kandungan. Jadi ibu kena cantik lah, akhlak ibu kena yang terbaik, akhlak ibu kena selalu senyum, tak perlu marah-marah. Akhlak apa yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya melihat kepada perlakuan ibu. Jadi kalau anak-anak di rumah duduk pakai seluar pendek, semua dalam rumah, tentulah ibu pakai seluar pendek. Kalau anak-anak jenis buat perkara yang tidak elok, yang tidak senonoh, mengadap saja TV 24 jam, mengenepikan solat kewajipan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya mungkin itu perlakuan yang ibu lakukan semasa dalam mengandung kepada anak ni. Jadi sedikit sebanyak kelakuan ibu akan dipengaruhi oleh kelakuan anak. Jadi jangan persoalkan kenapa anak kita bersikap begitu begini. Balik tanyalah balik pada diri ibu ni. Dulu ibu ni macam mana ya ibu ni? Macam tu. Aku sebagai ibu semasa mengandungkan anak ni, apa yang aku buat? Sebenarnya perlu kita semak balik tentang diri kita supaya kita jangan mempersoalkan terlalu menghukum begitu kejam kepada anak kita kerana tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh anak. Sedangkan anak itu adalah lambang perlakuan seorang ibu dan juga lambang perlakuan seorang bapa. Jadi bila dalam kandungan, makanan yang diterima oleh anak itu melalui tali pusat apa yang dimakan oleh ibu. Jadi ibu janganlah makan ikut dan tapi susahlah kita ni kan kalau ibu ada pula yang mengidam nak minum minyak tanah. Minyak tanah tahu minyak tanah. Saya dulu panggil minyak gas kampung saya panggil minyak gas. Minyak tanah, nak makan sabun, nak seduh apa tu? Bedak wangi ataupun nak hidu duit yang berbau wangi ataupun nak hidup pergi dekat Petronas ataupun Shell, duduk lama-lama sikit sebab apa saya nak sedut, saya suka sangat bau minyak. Apa yang ibu mengidam ni sebenarnya banyak yang pelik tapi tak semestinya kita kena ikut semua. Kalau kata bila ibu tak ikut, nanti bila anak lahir anak tu meleleh, saya rasa tak ada kaitan langsung pun, tidak ada dalam kitab pun perkara-perkara macam tu. Cuma ibu kena memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak sebab dalam proses dari segi kajian sains juga apabila usia kandungan 7-8 bulan dia telah mendengar apa yang diperkatakan oleh ibu. Jadi sebagai ibu bangun pagi, ibu-ibu yang mengandung sapulah perut, wahai anakku bagi salam assalamualaikum, anakku bagi salam kat dia, ucapkan apa yang ibu nak jadi kepada seorang anak ni.
anakku, ibu mengharapkan supaya kamu menjadi seorang cikgu, menjadi seorang peguam, menjadi seorang tentera, pegawai tentera, menjadi seorang anggota prajurit, apa benda semua. Sebutlah ketika ibu dalam anak dalam kandungan. Itu doa seorang ibu. Dan ibu dengarkanlah kepada anak ini bacaan Al-Quran. Tak payahlah dia bagi dengar lagu sangat. Tapi lagu-lagu nasyid tak apa. Lagu-lagu yang memberikan mendengar kepada jiwa ketuhanan tak mengapa. Tapi kalau dengar lagu-lagu Hindustan, besok anak keluar apa dia menyanyi lagu Hindustan lah. Lagu apa yang Papa suka, lagu Man ke apa, tak ingat dah. Lagi ni tak ada lagu bagi saya. Tak ingat lagu Hindustan lagi ni. Jadi kalau ibu boleh mendidik sewaktu anak dalam kandungan lagi, ajarlah perkara-perkara yang baik. Dengarkanlah dia baca bacaan Al-Quran, bacaan hadis. Ceritakanlah, bercakaplah dengan anak dalam kandungan perkara-perkara yang baik. Kerana pada ketika itu dia mendengar dan insya-Allah dia yakinlah bahawa daripada situ lagi pembelajaran ataupun pendidikan anak-anak telah pun bermula. Hasil daripada guru dia di rumah adalah ibu dia sendiri. Kemudian perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila setelah berada dalam alam rahim ataupun alam kandungan, akhirnya anak-anak ini diizinkan oleh Allah cukup 9 bulan 10 hari secara normalnya, secara biasanya cukup 9 bulan 10 hari anak ini akan dilahirkan ke dunia. Maka pada ketika itulah bermulalah kehidupan seorang manusia. Daripada bayi dilahirkan dan kemudian diberikan nama oleh ibu dan ayah dia mengikut nama yang mereka pilih. Berilah nama-nama yang baik kepada anak-anak, kerana ketika inilah akan bermulanya sebuah kehidupan kepada seorang manusia. Ingat, hidup ini singkat. Kemudian bila lahir ke atas dunia ini, membesarnya anak ini, pada ketika itu jangan lupa ibu-ibu yang mengandung, ingat anak-anak yang ada hari ini, ingat betapa sukarnya seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari membawa kandungan ke mana-mana dia pergi. Bawalah si ibu ni perutnya membujur ke, perutnya melentang ke, tak kisah. Bawalah seberat mana sekalipun, baby dia berada dalam kandungan itu dia sanggup demi kerana cinta dan sayang. Itu sebab dikatakan alam tadi alam rahim. Kenapa? Rahim itu bermaksud dia kasih dan sayang. Allah sayang kepada kita manusia, jadi maka situ alam rahim ataupun alam kandungan. Rahim, kasih dan sayang. Beruntunglah orang rahim. Sayang semua. Jangan perangai pula jadi tidak rahim. Rahim, rahimah maksud dia kasih dan sayang. Jadi Allah, kerana Allah sayangkan kepada hambanya, diletakkan di dalam rahim. Rahim seorang ibu. Jadi ibu kena sayanglah. Jangan yang berlaku pada hari ini. Macam mana kita tengok di luar sana yang sosial, anak-anak remaja yang sosial sanggup buang bayi di dalam longkang, di tepi-tepi jalan, depan masjid, dalam tong sampah, kerana tidak ada jiwa, tidak ada perasaan seorang ibu ni. Dan mungkin anak ini lahir melalui tidak sah taraf, melalui hubungan yang tidak halal di sisi agama. Sebab mereka buang merata je anak-anak. Yang tak dapat anak tu bukan main lagi bersusah payah sanggup menghabiskan duit untuk mendapatkan zuriat. Tengok keadaan hari ini macam-macam kita tengok. Dunia hari ini kita tidak dapat menjangkakan apakah yang akan berlaku 10 tahun akan datang. Apakah yang akan berlaku kepada generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu kita nanti. Kita risau dan kita takut. Jadi kita kena selalu memberi peringatan kepada anak-anak kita bahawa hidup ini terlalu singkat. Jangan ambil remeh. Jangan pandang enteng. Jangan pandang selebele. Jangan pandang ikut dare. Kenapa? Kerana hidup ini begitu singkat. Kita perlu mengisi kehidupan ini dengan perkara-perkara yang baik. Sebut benda yang baik, cakap yang baik, akhlak yang baik, supaya hidup kita sentiasa tenang, jiwa damai, jiwa harmoni, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa yang dirahmati Allah sekalian, itu alam dunia. Saya sebut dua je. Alam dunia, lepas yang keempatnya alam barzakh. Tak nak cerita tentang alam barzakh, insya-Allah jika diizinkan Allah nanti, dan di akhirnya alam akhirat. Kedua-dua ini akan bertemu. Semuanya itu nak bawa amalan yang kita buat di atas dunia ini, nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini di atas konsep ayat yang saya sebutkan hidup ini singkat, saya nak mengajak diri saya dan juga puan-puan yang bersama dengan saya pada hari ini untuk sama-sama kita menghitung amalan kita. Buat checklist, buat senarai. Apa yang kita buat setiap hari? Dah banyak ke amalan kita yang buat? Amalan yang baik, jangan disebut amalan yang jahat. Amalan jahat ni selagi tak buat, malaikat tak akan catat. Tapi amalan baik ini tak buat tapi dah ada niat dalam hati dia, Allah akan terus memberikan ganjaran. Allah akan terus memberi pahala. Malaikat raqib dah tulis dah terus walaupun tak buat lagi. Niat hati nak buat solat duha pagi ni tak sempat, tu ada lah pula. Kerja-kerja nak dengar ke 10 tazkir segmen kalam Sri Kandi.
Allah dah catatlah niat dia nak buat solat duha tapi tak laksanakan. Habis ni terus buat pula. Allah catat lagi bila dia dah buat pelaksanaan solat duha tersebut. Jadi hidup ini perlu diisi dengan perkara-perkara yang baik. Allah bersebut dalam Al-Quran, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya. Saya nak mengajak diri saya dan juga puan-puan untuk sama-sama menghitung segala amalan. Sebab Allah pesan lah, Allah pesan. Allah kata, wahai orang beriman, cari-cari galilah, bongkarlah kehidupan ini, buatlah segala amalan yang baik. Sebab apa? Setiap diri kamu ini dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Dilihat segala apa amalan yang kamu buat. Kita jangan rasa macam, boleh buat apa saja kita buat, tak. Walaupun manusia tak tahu, walaupun suami tak tahu apa yang kita buat di rumah. Suami pergi kerja, kita di rumah, kita tidur ke, kita terlentang ke, terlangkup ke, kita tak masak, tak apa ke, tapi suami tak tahu, tapi Allah melihat apa yang kita buat. Segala amalan yang kita buat, segala amalan baik akan dihitung. Segala amalan jahat juga akan dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Puan-puan, masih ada juga di luar sana yang berlaku masalah suami yang ada masalah dalam rumah tangga. Laki orang berhubung dengan isteri orang. Masing-masing ada rumah tangga, masing-masing ada suami isteri, tetapi mengadakan hubungan dengan orang lain. Malah mengadakan hubungan dengan pasangan sendiri. Ada berlaku. Jadi kalau boleh, segala benda yang maksiat jangan kita buat. Sebab suami masih tak tahu apa isteri buat. Isteri pun tak tahu apa yang suami buat. Suami kalau nak kahwin lagi, cerita elok-elok dengan isteri. Jangan buat senyap-senyap. Sebab ini tanggungjawab. Bila isteri tak tahu 24 jam suami dalam keadaan pembohongan. Islam mengharuskan poligami. Kahwinlah, tapi jika sekiranya mampu. Jangan seronok nak mampu nak kahwin, nak ikut apa? Nak ikut sunnah. Yang ni nak ikut sunnah Rasulullah. Tapi yang lain tak berapa nak cara. Tak boleh. Ikut sunnah, semua kena ikut sunnah Rasulullah. Kahwinlah sekiranya kamu mampu. Tetapi kahwin ikut peraturan. Kita ada perundangan negara kita. Ikut cara undang-undang. Bagi tahu isteri apa masalah. Sebab Islam telah menggariskan macam mana suami boleh berpoligami dengan syarat-syarat. Ada syarat. Islam tidak menzalimi wanita. Wanita jangan rasa macam, kenapa ni Islam mempersoalkan Islam itu tidak adil? Tidak. Islam adil. Islam dah meletakkan syarat-syarat. Cuma manusia saja yang melanggar syarat-syarat tersebut. Islam itu cantik. Isteri ada masalah rumah tangga, pergi berjumpa dengan majlis agama. Kalau dalam tentera, kita ada pejabat agama yang akan dikendalikan oleh pegawai dan anggota kakak. Pergi bagi aduan, cerita kepada kami supaya kami dapat membantu. Kami hanya dapat membantu. Tapi keputusan adalah di tangan pasangan. Kami dan juga isteri kita akan hantar pergi menjalani kaunseling. Tapi kalau tak nak, terpulang. Maksudnya kita akan ikut sesi. Di majlis agama juga akan ada menjalani kaunseling. Mereka akan kaji sehabis-habisnya kenapa ingin melakukan perceraian. Kenapa sebuah rumah tangga ini perlu ada masalah sehingga akhirnya akan berlaku perceraian. Islam memang telah menggariskan kalau suami tak nak cerai, isteri boleh tutup fasah. Isteri boleh hulur bayar kepada suami. Banyak cara. Bukan dengan cara yang tak berpuas hati dengan pasangan, melakukan hubungan dengan orang lain, melakukan perkara maksiat. Tak boleh. Islam ajar satu persatu dan ikutlah. Apa yang Allah sekalian, amalan-amalan yang baik inilah yang akan ditengok oleh Allah, dan juga amalan-amalan jahat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang akan memberatkan timbangan kita. Timbangan kita, dibayangkan kita di sana nanti akan ditimbang kiri dan kanan, ibarat dacing. Diletakkan timbangan ini di sebelah mana. Buku amalan kita ni akan letak dalam timbangan memberatkan di sebelah kanan ataupun kiri, dan inilah yang akan menggambarkan siapa diri kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, jom kita buat amal. Kita buat amal yang kebaikan. Kita hitung. Bukan sekadar buat baik, kita hitung, fikir. Tak salah untuk kita fikirkan, mana adakah kau buat amal ni? Solat ni cukup sempurna ke tidak? Solat 5 waktu je puan-puan. Tapi ya Allah, Masya Allah, sukar kita nak laksanakan. Kenapa? Itulah kerana emosi kita, kerana
Kerana syaitan ni selalu mengganggu kita, sebab syaitan ni dalam perut lagi, keluar saja bayi, lahir saja bayi tadi, dia dah cokek. Bahasa kampung saya kata cokek. Tusuk dengan senjata syaitan ni supaya baby ni menangis. Dan kalau dalam kajian sains perlu, kerana bila tangisan ini dia akan membuka jantung bayi, dan doktor akan tentukan kalau bayi menangis ni, bayi ni alhamdulillah sihat. Tapi kalau bayi tak menangis, ada sesuatu yang tak kena pada bayi. Jadi dari segi Islam pula, syaitan cokek bayi ni supaya bayi menangis, kerana di situ bermulanya. Masa tu bayi ni dia kata, okey, standby baby, standby. Dia akan menjalani, dia dah ada strategi dah. Bayi ni sekian-sekian, okey, ni awak tugas awak untuk menentukan apa godaan-godaan kepada bayi ni, sehinggalah dia daripada lahir dia sampailah dia meninggal. Dia dah standby dah. Dan apabila dia sampai akhir balik, pada masa itulah akan dikira segala amalan daripada peningkat kanak-kanak. Jadi perempuan yang Allah sekalian, kalau dihitungkan daripada situ, akhir balik kita, kalau lelaki mungkin usia 15 tahun, kalau wanita ni kalau yang subur 9 tahun. 9 tahun nak bergerak kepada usia 30 tahun, kalau mati 63 tahun, itu je dah tempoh yang akan dikira amal kita. Pada ketika itu pun kita tidak dapat menyempurnakan sebaik mungkin amalan-amalan kita, solat kita, puasa kita, segala perkara-perkara yang baik, baca Al-Quran kita. Itu tak kira lagi perkara-perkara yang tidak baik yang kita buat. Jadi kalau inilah yang kita tidak dapat kita sempurnakan selama hidup kita, kita adalah di kalangan orang yang diperempuan. Amalan kita, hitung segala amalan kita agar kita dapat persembahkan kepada Allah dengan yang sebaik mungkin. Dan kita kena ingat kerana kita tahu kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang nikmat. Allah bagi semua apa yang kita nak. Dan hari ini saya nak kongsi satu. Ni saya pun dapat daripada sahabat saya, Kapten Naim, yang didapat juga daripada Datuk Ismail Qamus, di mana Datuk mengajar kepada kita, kalau kita nak, kita tahu hidup kita ni nikmat, dan kita ni memang manusia tak akan berpuas hati dengan apa yang kita ada, tapi Allah tak larang pun kita mencari kekayaan, mencari supaya kita nak rezeki kita sentiasa bertambah. Sebab apa? Kita nak banyakkan bersedekah, betul? Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Kaya untuk bersedekah untuk menjadi kaya. Jadi kalau kita nak tambahkan, semoga Allah berikan berlipat-lipat ganda ganjaran rezeki kita. Saya nak kongsi satu tips. Tips ni, kalau kita baca doa dan campur dengan zikir. Apa dia perempuan? Saya tak tulis hari ni sebab saya nak perempuan hafal terus. Kalau tulis perempuan lambat nak menghafal. Okay, pegang tangan saya. Pertama apa dia? Allahumma ghafirli. Sekali lagi, Allahumma ghafirli, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah je, tiga perkataan je. Yang pertama, Allahumma ghafirli. Seterusnya, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Puan-puan baca Allahumma ghafirli doa tadi dan zikir tadi, puan-puan baca waktu mana? Setelah perempuan melaksanakan solat sunat sebelum subuh. Perempuan kan bangun awal. Saya tahu perempuan bangkit awal, kadang pukul 4, datin perempuan bangun solat sunat tahajud. Kemudian tak payah tidur lah. Kalau nak masaklah untuk breakfast. Kalau lepas tu nak terus siapkan untuk pergi kerja. Sebelum azan subuh, sebelum perempuan solat subuh, perempuan solat sunat 2 rakaat. Itu solat sunat sebelum subuh. Lepas perempuan solat sunat sebelum subuh ni, perempuan bacalah doa tadi. Doa tadi berapa kali? Tak banyak, 100 kali je. Tasbih kita ada kan? Ambil tasbih, buat zikir sebanyak 100 kali. Amal kalau dah yakinlah. Ini dah disebutlah oleh mereka yang mengamalkannya, insya-Allah. Perempuan minta lah, semoga Allah akan beri rezeki yang bertambah-tambah. Rezeki ni bukan sekadar rezeki wang ringgit saja, rezeki kekayaan dari segi hati. Kita nak hati kita kaya dengan ketenangan, kaya dengan kebaikan. Berdoa kepada Allah. Bukan sekadar kaya dengan duit. Duit banyak tapi hati tak tenang, tak nak juga. Jadi kaya dengan ketenangan, kaya dengan wang ringgit. Jadi insya-Allah ini dan telah diamalkan oleh mereka-mereka yang mengamalkan ini dan berkongsi dengan saya. Insya-Allah yakinlah dengan pertolongan Allah, tips ni dapat membenggandakan lagi lah. Itu pun segala-galanya kita serah pada Allah. Kalau Allah tak bagi, tak dapat juga. Tapi yakin bahawa Allah itu Innallaha ghaniyun, Allah tu maha kaya dan dia tidak lokek, tak kedekut pun dengan hamba-Nya. Dia akan bagi apa yang kita minta. Tapi kita mintalah. Jadi jangan pula bila kita minta tak jadi pun saya baca. Tak kata buat ni insya-Allah dapat rezeki bertambah-tambah. Tak ada pun.
Kita kena check balik diri kita ni, check and balance lah. Kita nak macam-macam dengan Allah, nak minta Allah bagi semua, tapi kita buat tak apa yang Allah suruh. Allah kata semayang jangan tinggal 5 waktu. Kita ni celuk-celuk. Celuk-celuk faham tak? Ikut dan rasa rajin semayang. Kalau malas tak. Pergi kalau ada program-program kita galik sangat. Skip. Jamak lah. Qada lah. Sikap-sikap yang sebegitu yang kita perlu ubah. Jamak atau pada syarat-syarat, kena ada syarat-syarat dia. Qada ni serahlah pada Allah, sama ada Allah terima atau tak. Kita nak pegang balik solat-solat yang kita tinggal. Tapi perempuan ada lagi banyak cerita-cerita bab solat ni, kena cerita bab lain. Macam mana solat menghormati waktu, macam mana kita nak qada solat, nanti kita sebutkan insya-Allah. Tapi yang ni perempuan kena check and balance. Kalau perempuan amal tak berjaya juga, ya Allah, apa kesalahanku ya Allah? Apa dosa yang aku buat ya Allah? Tanya balik Allah. Bermuhasabah diri. Muhasabah balik. Saya dah minggu lepas dah cerita tentang muhasabah cinta kepada Allah. Allah banyak bagi nikmat kepada kita. Tapi Allah bagi sedikit kesakitan, kita pun tak bersyukur dengan nikmat yang sihat yang kita ada. Tapi bila bagi sakit, kita mempersoalkan kepada Allah. Jadi banyak berkaitan kehidupan kita. Jadi amal tadi, apa dia tadi amal tadi? Tulis tak? Tak tulis lah kan, semua mudah aja. Apa dia? Allahumma ghfirli subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca insya-Allah. Itu sekadar tips untuk perkongsian kita pertama. Baik perempuan. Dan yang terakhir perempuan, saya sikit lagi perempuan yang terakhir perempuan, untuk menjadikan hidup disebabkan hidup ini kita singkat, saya nak satu, saya akan selalu sebut, jangan ada rasa lemah. Hari ni tiga perkara je. Hitungkan segala amalan perempuan. Rasai bahawa hidup ini adalah satu kenikmatan, tapi isi dengan perkara yang manfaat. Dan yang terakhir, jangan jadikan diri perempuan ni lemah, sedih, stres, gusar. Kenapa nak lemah? Sedangkan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah, dan keistimewaan kita, dia anugerahkan akal untuk kita berfikir, membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi lemah itu adalah sifat yang tidak baik. Kenapa kita nak letakkan, ambil sifat-sifat yang negatif, yang lemah ni tak baik kepada diri kita, sehingga menyebabkan kita jadi lupa untuk melakukan perkara-perkara yang kebaikan. Allah kata apa dalam surah Ali Imran ayat 139? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah kata apa ni? Allah pesan kat kita, Allah cerita kat kita ni, janganlah kamu bersikap lemah. Allah tahu manusia ini memang selalu dibawa, dialun dengan emosi. Emosi kita pelbagai, jiwa kacau, emosi perempuan lagi lah macam-macam. Janganlah kamu bersikap lemah. Tahinu, jangan kamu lemah. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati. Allah pesan. Padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu beriman. Sebab kita ada akal yang diberikan oleh Allah. Paling tinggi darjat kita jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita hebat. Jadi Allah pesan dalam surah Ali Imran ni perempuan, jadi kalau macam tu tak payahlah kita bersedih-sedih. Jangan lemah, bangkit, bangun untuk menjadi seorang isteri yang hebat. Bagaimana satu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidatina Fatimah, dia nak menjadi seorang isteri yang solehah. Tetapi biasalah perempuan, Fatimah ni anak Rasulullah. Anak Rasulullah ni dia manusia macam kita. Bila dia wanita macam kita, perasaan juga sama. Dia tetap merasakan setiap hari kena buat kerja rumah. Penatnya nak kisar gandum, nak memberi makan kepada suami dia Ali. Betapa penat perempuan tahu dah cerita ni kan. Tapi saya ulang lagi supaya kita, bila kita dengar cerita ni, kita akan rasa Masya Allah, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya kemewahan dan kesenangan yang kita ada hari ini, kita kecapi hari ini. Tapi Siti Fatimah pada ketika dulu, pada zaman dahulu, dia tidak ada macam kita ni, tidak ada rice cooker, dia nak kisar gandum, tidak ada bread maker macam kita ni, barang satu-satu jadi, letak itu pun dalam tu semua boleh jadi kek, jadi roti macam-macam, butter squash lah, roti inti kaya lah, inti kelapa lah, inti kacang lah. Tak ada, zaman Fatimah tu tak ada, nak makan gandum kena kisar. Dan dia merasa jiwa dia akan rasa, ya Allah penat lah setiap hari macam ni, nak kisar gandum, nak bagi makan kepada suami. Lalu dia nak pergi jumpa Rasulullah, nak mengadulah kepada ayah dia. Daddy, pak baba, ayah, macam itulah kalau hari ni anak-anak nak mengadu kepada ayah. Jadi Fatimah nak mengadu kepada ayah Rasulullah, pergi rumah Rasulullah.
Rasulullah tidak ada kat rumah masa tu, dan dia cerita pada Aisyah, ceritalah kepada ibu dia ni. Lalu ibu dia menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun terus pergi ke rumah Fatimah. Ketika itu Fatimah dah penat dan berbaring di tempat tidur dia, dan Rasulullah pergi. Okey, Rasulullah kata tak apa, Ali nak kejut Fatimah. Rasulullah kata tak apa, biar dia pergi jumpa Fatimah. Dia faham perasaan anak dia Fatimah. Lalu Rasulullah pergi. Dia kata okey, Fatimah nak bangun. Bila ayah dia datang, dia nak bangun, nak berjumpa dengan ayahandanya. Tapi Rasulullah kata tak apa, Fatimah duduk. Ayah anakku, dia kata nak tak kalau dia nak share satu zikir, yang mana zikir ini dapat memberikan ketenangan jiwa, yang mana zikir ini dapat merasakan seronoknya kita berbakti kepada suami kita, melaksanakan tugasan rumah tangga di dalam rumah tangga kita. Fatimah kata, nak lah, tapi cik letih lah, setiap hari kena buat kerja rumah, penat sangat. Tak sangka penat sangat ni, katanya Fatimah. Kita doa hamba setiap hari ni, Fatimah kata kepada saya, andaikan begitulah percakapan dia. Saya kata tak apa, sabarlah Fatimah. Ini semua ni adalah merupakan pahala yang diberikan kepada kamu. Jadi ayah nak share zikir-zikir yang boleh diamalkan oleh Fatimah. Zikir ni puan-puan selalu baca. Tapi mungkin barangkali ada yang tak tahu kisahnya. Rasulullah ajar apa kepada Fatimah? Bacalah subhanallah, mudah kan? Subhanallah 34 kali. Subhanallah 34 kali. Dan kemudian baca lagi subhanallah, alhamdulillah 33 kali, dan yang terakhir Allahu akbar 33 kali. Amalkan ni. Kalau rasa stres tengah-tengah serabut sambil-sambil menyusu anak, bacalah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Baca zikir ni, insya-Allah dia akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Sebab wanita ni dia mudah lemah, tapi dia mudah berkuat. Kenapa? Kerana kita jangan lupa bahawa tangan yang lemah inilah yang akan menggoncangkan dunia. Tangan yang mahayung buayan ini yang boleh menggoncangkan dunia. Walaupun wanita ini dipandang di satu sudut, dipandang oleh orang lelaki seorang wanita yang lemah, golongan yang lemah, tetapi dalam jiwa dia berjiwa kental, berjiwa hebat. Suami-suami kena bangga mempunyai isteri-isteri rumah. Balik rumah puji pasangan masing-masing. Hebatlah darling, tu hebatlah. Saya sayang awak kerana awak berjiwa kental. Kerana kekentalan jiwa awak lah awak sanggup mendidik anak-anak kita. Saya pergi kerja meninggalkan awak di rumah. Kalau pun kita dua-dua keluar bekerja, tapi balik rumah awak tetap melaksanakan tugas sebagai seorang isteri. Walaupun segala tugasan di rumah adalah merupakan tanggungjawab saya. Suami kena bercakap betul dengan isteri. Appreciate lah isteri, beri penghargaan. Wanita dia tak nak banyak. Kalau wanita masak di dapur, suami datang peluk pinggang, buat lolok, buat pura-pura nak basuh pinggan. Tak apa, saya buat. Sebenarnya isteri bukan nak apa pun. Dia tak perlu pun suami ambil pisau potong. Potong-potong ni saya nak buat contoh, potong. Basuh pinggan tak perlu sangat pun. Yang penting dia nak suami tengok saya nak tolong apa ni. Cukup. Tak apalah. Dia dah rasa lain dah isteri. Wanita macam tu je. Dia kena balik cerita kat suami-suami ni. Dakwah sikit suami-suami ni. Bagi motivasi pada suami-suami supaya selalu memberi pujian kepada isteri. Sebab isteri tak nak banyak pun puji-pujian dan kata terima kasih, ucapan penghargaan. Sekejapnya you masak, walaupun rasa garam macam berketul-ketul dalam tekak, tapi tak apa, puji-pujian kerana itu adalah merupakan satu motivasi kepada pasangan. Jadi Fatimah mengambil apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan pula kepada kita, kepada ibu-ibu, kepada isteri-isteri supaya jadikan ia sebagai satu zikir. Bacalah zikir ni, insya-Allah kita nak bila kita sebenarnya emosi kita stabil, kita tak akan dah mengacau-acau, kita tak akan ada fikir bukan-bukan kepada pasangan kita, tak ketahuan kepada anak-anak kita. Jadi wanita dia kena kawal emosi supaya dia akan jadi tenang. Jadi insya-Allah diharapkan semoga dengan perkongsian yang tak seberapa daripada saya ini dapat membentuk jiwa kita menjadi seorang wanita yang cekal, wanita yang tekal, wanita yang kuat, yang boleh bangkit semangat untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang isteri. Kerana ingat, hidup ini terlalu singkat. Jadi isilah dengan perkara-perkara yang boleh manfaatkan diri kita, yang boleh memperbanyakkan lagi amalan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu mengharapkan agar Allah melihat pandang kita dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Puan, terima kasih di atas kesudian puan bersama dengan saya. Jangan lupa share kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat supaya ilmu ini kita sebar-sebarkan kepada semua. Kita nak ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah. Semoga yang ni boleh menjadikan sama akhirat kepada kita suatu hari nanti. Saya tak baca semua komen-komen. Kalau
ada pandangan-pandangan, saya terima dengan hati yang terbuka. Semoga komen-komentar daripada tuan dan puan-puan sekalian dapat memberikan kebaikan kepada kita semua. Sekalian, sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah melihat perkongsian kita yang berada dalam majlis ini. InsyaAllah segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan adalah daripada kelemahan dan kekurangan penyampaian saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.